Oke, kita sedang live sekarang ini menanti ketibaan Cikgu Jinggu. Tadi saya dah share, tapi salah lorong. Salah lorong. Hari ini kita kongsi satu perkara yang menarik, yang penting dalam hidup ini. Oke, selamat datang Cikgu Jinggu. Oke, saya rasa ini dah tepat ini. Sekejap saya cek dulu Facebook. Yes, sudah masuk. Sudah masuk ya. Cikgu Syam membelakangkan air terjun ya. Air terjun, Membelakangkan air terjun dan ada burung-burung berterbangan sekarang. Adakah di mana, di Medan bukan ya? Bukan. Hampir-hampir. Hampir-hampir. Vision board. Okey, alhamdulillah Cikgu Syam. Hari ni nak kongsi tentang apa? Kita pukul 6.33 bermaksud kita lebih kurang dalam 20 minit, 30 minit untuk berkongsi soal apa tu? Vision board. Pertama sekali Vision apa board. itu vision board? Vision board ialah pemetaan. Vision adalah pemetaan. Vision ini lahir selepas angan-angan, selepas pada matlamat dia nak pergi vision. Dia sebenarnya angan-angan berangan, matlamat dan dia juga adalah vision. Dia sebab kajian dibuat di Harvard University salah saya kan. Dia ambil satu research daripada Yale University, daripada 100 orang ditanya tentang matlamat, hanya 3 orang yang buat vision board. Hanya 3 orang, yang 12 orang ada matlamat tak buat apa-apa. 85 orang langsung tak ada apa-apalah. Jadi saya nak share hari ni kawan-kawan sekalian, bagaimana saya, Cikgu Jinggo lah. Saya sebenarnya seorang dreamer. Dreamer ni adalah seorang dream catcher, penangkap impian. Sebab kefahaman saya mudah, Cikgu Syam, kita punya pak guru di rakan-rakan saya banyak di pesantren di Medan lah ya. Dia kata zaman sekarang Pak Jinggo dia begini. Hidup ini umpama macam kita lampu Aladin. Kita gosok, jin yang keluar, kamu mau apa sebenarnya? Kalau kamu tak tahu kamu nak apa, kamu takkan dapat apa-apa. Setuju Cikgu Syam? Jadi dalam konteks apa sekalipun, bila bercakap soal impian, saya yakin kawan-kawan Cikgu Syam yang boleh like, boleh share video ni, dia sebenarnya kenapa vision board tak berjaya? Sebelum tu saya nak share pada Cikgu Syam, saya punya vision board saya, boleh? Kegagalan apa kegagalan vision board? Okey, ini adalah vision board saya. Vision board saya ni saya mula berkenalan dengan vision board dikala saya di PLKN, dan saya mula secara seriusnya membuat vision board pada tahun 2015 lah. Saya nak pergi umrah, saya letak tarikh nak keluar buku 2015. Saya mula berkenalan. Dan saya letakkan semua impian-impian saya dalam bentuk gambar. Kenapa gambar, Cikgu? Saya nak buat satu eksperimen dengan Cikgu Syam lah ya. Kenapa gambar? Cikgu Syam bayangkan Cikgu Syam sekarang sedang menonton satu siaran TV. Pejam mata. Bayangkan sedang menonton siaran TV di halaman rumah lama masing-masing. Tiba-tiba TV Cikgu Syam blackout hitam semua. TV tu hitam. Tiba-tiba dia keluar Apple kat TV tu. Buka mata. Apple tu, buah Apple atau tulisan Apple? Buah, yes. Otak suka gambar. Buah Apple warna apa? Merah tadi. Merah. Okey, otak suka warna. Jadi bermaksud otak kita ni, dia suka dua benda Cikgu Syam. Dia suka warna, dia suka gambar. Okey, sekarang ni bila kita buat vision board, warna dan gambar. Sebab tu cikgu tengok vision board semua, vision board ni dia ini saya punya, saya letakkan bersama dengan anak-anak Elas seluruh Malaysia. Sekarang pun dah seluruh Malaysia kan. Ada gambar anak saya, dan ini adalah pemetaan yang saya buat terus-terusan cikgu. Terus-terusan saya menampal dan saya memanggil impian tu. Sebab saya nak kongsikan cikgu bagaimana untuk buat the effective vision board. Kawan-kawan Cikgu Syam boleh tanya saya, kita boleh berbual, bertanya macam mana nak capai. Okey, Norida macam dia sebenarnya cikgu dia bukan soal vision board cikgu. Di awal vision board adalah perkataan ini, RUAS. Apa tu? RUAS, ruas. Ruas kan. Ruas ini sebenarnya di awal vision board kita kena tahu kenapa kita nak ada matlamat. Kenapa kita nak, sebab kadang-kadang ada orang yang, sebab tu yang buat kajian di Yale University 3, 12, 85. Hanya 3 orang buat vision board, 12 orang ada matlamat tak buat apa-apa, 85 orang langsung tak ada apa-apa. Tak ada matlamat. Tapi yang 3 orang ni apa kekuatan dia? Selepas 20 tahun di Yale University, dia cari 3 orang, ternyata 3 orang jutawan di mereka. Termasuklah Cikgu Jinggo. Saya pernah berimpian Cikgu Syam ya. Impian saya saya nak buka sebuah warung homeless. Sekarang akhirnya saya buka warung.
Saya buka warung. Nak pakai, saya nak pakai iPhone ni kan. Akhirnya saya pakai iPhone ni. Dan saya nak keluarkan buku. Cikgu nampak, Syah nampak keluarkan buku. Saya letak tarikh. Akhirnya buku saya Mei, Jun. Saya tak dapat Jun 2015, saya dapat Jun 2016. Okey, cara dia begini. Okey, pertama sekali bila kita nak sangat-sangat matlamat kita tu, Cikgu Syam ya. Ini pada kawan-kawan Cikgu Syam yang Nolida. Pertama sekali kita kena temui kita punya reason. Kenapa kita nak benda tu? Sebab kadang-kadang, hari ni saya kongsi rahsia lah. Kadang-kadang orang buat vision board saja. Hari ni rahsia dia. Kenapa kita kadang-kadang tak dapat? Cikgu Syam ya. Satu, R ialah temukan buku dan ruas kita. Ruas. R ialah reason. Kenapa kau nak? Kenapa kita nak? Lagi penting bagaimana kita nak. The why factor kan. Cikgu, kawan-kawan Cikgu Syam yang Syazuzra Nolin. Okey, kenapa kita nak? Kenapa nak 6A? Kenapa nak 10A? Kenapa Cikgu Jinggu nak keluar TV? Ini impian-impian saya yang kawan-kawan boleh tengok. Cikgu Syam boleh tengok sendirilah. Di mana saya pernah nak sangat-sangat keluar TV1. Saya nak program bersiri dapat TV1, nak keluar TV dapat. Bermaksud dia satu sebagai Cikgu Syam temukan alasan kenapa kita mahu. Jelas Cikgu Syam ya? Alasan ada dua cikgu. Alasan ini satu, target. Kedua, purpose. Target ni atas muka bumi. Purpose lah kita terus pada Allah. Kita nak, kita dapat ini. Apa yang kita dapat ini, kita nak berkongsi dengan orang lain agar bermanfaat pada orang lain dan kita akan dipertimbangkan secara positif di akhirat nanti. Dia ada dua, target dan purpose. Okey, bila dah ada ruas, dia kena pergi U. U ni apa dia? Untung. Apakah untung? Keuntungan emosi. Kita buat benda ni, untung tak emosi kita? Untung tak emosi kita? Kalau kita buat sesuatu matlamat, tak untung, kita akan patah balik. Macam Cikgu Syam, macam saya pun, yalah, teruntullah saya buat. Saya nak semua ni mungkin nak menguntungkan, nak suruh, yalah, terutamanya ayah tengok, adik-beradik tengok kan. Kita nakkan seseorang yang menjadi why kita ni, melihat keuntungan emosi kita. Dia mesti ada keuntungan emosi. Jelas Cikgu ya? R, U. U dah jelas. U ialah dalam bahasa lain, matlamat kita ni dia mesti satu, possible. Kedua, personal. Dia very personal. Bukan matlamat orang lain. Sebab kadang-kadang kenapa matlamat tak berjaya, Cikgu Bakar, sebab kita hidup dengan matlamat orang lain. Cikgu Bakar, sebelum kita nak pergi ke vision board ni, Cikgu juga nak kongsikan rahsia dulu. Ini saya dapat di Medan Cikgu, di USU. Sebab ramai orang buat vision board tak berjaya. Okey, saya buat, alhamdulillah. Saya nak ke Mekah tadi yang sama. Saya nak anak saya dapat UPSR 6A, dapat nak anak saya mendaftar bulan Januari 2017 di Smart Labu. Alhamdulillah Allah izinkan. Nak buka warung, Allah izinkan. Semua Allah izinkan. Saya bagi tahu, saya bukan nak membelakang, tapi saya mengejar, saya menjemput. Okey. R ialah reason. Reason kita bukan dengan target. Bukan target apa orang nampak. Target kita nak Allah nilaikan kita secara positif. Dan U, keuntungan emosi. Dan A, paling penting cikgu. Paling penting ialah apa dia? Kita kena action. Kita kena bertindak. Kita kena bertindak. Ramai orang sampai ke sini cikgu. Dia macam ni. Cikgu Bakar boleh tulis cikgu. Cikgu Bakar boleh tulis. Ada 4 faktor. Ini kita nak share rahsia ya. Ada 4 faktor. Kenapa vision board tak berjaya? Satu, bila orang tu tak ada matlamat. Ataupun dia ada matlamat tapi matlamat orang lain. Kedua, dia tidak ada roadmap. Roadmap dia tak tahu. So, Cikgu Syam, kita nak buat buku, tak tahu macam mana nak buat buku. Tak ada roadmap. Okey. 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 Yang ketiga Cikgu Syam, bila tidak ada why, dia punya agensi, dia mudah patah balik sebab kekuatan emosi tak kuat. Yang keempat, bila tak ada hope. Dia tak ada harapan dah. Kalah sikit, patah balik. Kalah sikit, patah balik. Covid berlaku, fed up. Budak-budak sekolah sekarang, saya bagi tahu cikgu, dia 4 faktor cikgu. Ingat balik apa dia? Matlamat, roadmap, agensi ataupun big why dan juga hope. Jadi, keempat faktor ini, dia akan letak dekat sini, action. Dia akan letak ke sini. Okey. Bila sampai R, reason, U, untung, A, action dan S ialah kita perlukan orang lain. Cikgu, saya nak share sikit. Kita perlukan orang, saya perlukan Cikgu Syam sebenarnya. Cikgu Syam perasan tak? Saya menggunakan Cikgu Syam daripada tahun 19 dah lama dah. Cikgu Syam mungkin tak perasan. Saya menggunakan, bukan menggunalah, masing-masing mengguna. Cikgu Syam masukkan saya dalam industri, dalam ruang kaunseling ni sebab dia kefahaman dia mudah. Saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan yang menonton,
Ada 3 faktor kenapa kita kalah dalam pertandingan di sini. Satu, kita kena kalahkan ketakutan. Satu. Kedua, jangan takut minta tolong orang. Ketiga, jangan terperangkap dengan pengalaman lampau. Jadi, bila kita nak satu benda, dia kena besar energi. Barulah bertemu buku dengan ruas. Jelas Cikgu Syam ya? Yes. Saya bersama Cikgu Syam, saya bersama dengan ramai kawan-kawan. Sebab tu, sekarang bila dah ada ni semua, okey, sekarang cara saya buat. Okey, cara saya buat. Okey, Fida, Mida, Daya, okey, banyak tag kawan-kawan. Saya sedang share teknik hancus. Okey, sekarang bila dah jelas ini Cikgu Syam, maka kita masuk ke teknik dia. Okey, teknik dia sebagaimana saya bagi tahu Cikgu Syam, vision board ialah satu pemetaan visual, satu teknik di mana kita memanggil. Zaman sekarang bukan mengejar, memanggil sebagaimana kita tahu otak suka gambar, otak suka warna. Dua benda itu kena jelas. Kadang-kadang tulisan kita, okey, satu apa yang saya buat ini contoh anak Cikgu Wan. Cikgu Wan dekat mana? Dekat Perak. Ini dia punya, anak dia punya dan anak dia berjaya kan. Dia matlamat ini cikgu, kita kena pastikan dia spesifik, okey. Jadi dia dapat akhirnya ini yang saya banyak pakailah. Saya letak gambar vision board saya tempat yang saya nampak. Saya nak berelas saya nak keluar TV Hijrah, saya tulis tapi tarikh tak ada, tak tepat. Saya nak matlamat saya cikgu dulu, gaji saya sehari 1,500. Itu matlamat paling gila-gila dan dapat. Dulu dapat. Gaji sehari 1,500 dan dapat. Sebelum PKP. Sebelum PKP dan kita nak tanda tangan buku elas dapat, dan saya nak ke Mekah dapat insya-Allah. Dan caranya ialah begini. Okey cikgu ya. Pertama sekali bila kita ada vision board, Cikgu Nur Haiza sedang menonton cikgu. Okey, Cikgu Nur Haiza boleh share dengan kawan-kawan sekalian sebab saya tengok Cikgu Syam bertahun-tahun kata buat matlamat yang baik dia mesti ada physical, intellectual, emosi, spiritual. Dia kena balance. Okey, dia kena balance. Apa yang saya buat sekarang cikgu? Apa yang saya buat sekarang ni? Saya buat satu board atau board. Saya buat board atas ketulisan saya. Saya buat 6 ataupun lebih lah. Atau lebih. Dalam gambar ni ada physical, ada intellectual, ada emosi, ada spiritual. Ada semua, ada semua. Ada fizikalnya, kereta warna apa, duit banyak mana, intelektual saya, mungkin saya nak mengaji Quran, nak sambung belajar. Emosi, mungkin kalau cikgu tengok yang emosi saya di sini. Tu kan, cikgu nampak tak hak bersama anak-anak kan. Jadi saya dapat cikgu, saya dapat. Akhirnya tanpa diminta-minta, saya minta, ya Allah Tuhanku, dapat. Nanti nak kahwinkan anak tu. Dulu saya meminta dengan impian. Ya Allah, saya meminta dengan impian. Saya meminta dengan impian. Ni kita tengok yang kabur ni gambar anak saya kan. Saya letak gambar anak saya. Saya akan memanggil dia. Ya Allah, Tuhanku, saya membayangkan anak-anak saya bersama saya tidur, makan. Dan itu benda yang bukan berlaku sekejap cikgu. Setiap tahun saya buat. Mungkin Allah tak bagi sekarang. Okey, saya share dengan cikgu ya. Okey. Dalam semua ni ada semua ni. P-I-E-S. Semua ada. Ke-6 ni. Banyak P, banyak S, tak kisahlah. Okey, cikgu tengok. Yang ni saya punya. Kereta ialah physical. Tab ialah intellectual. Nak buat training adalah apa dia? Training adalah intellectual. Saya letak. Ini formula yang cikgu saya beritahu. Silakan. Siapa nak tanya sekarang ni? Okay, vision board. Okey. Cikgu Zanaria dah join. Okey. Satu, matlamat itu kita tampal dan tulis. Ingat, tampal dan tulis. Tampal dekat tempat selalu tengok untuk kita visualkan dia. Dia tidak ada kuasa magic cikgu. Kuasanya the law of attraction. Dia kalau kita fikirkan, fikir dia akan datang. Macam mana saya fikir. Okey, jadi saya tampal gambar di tempat saya tengok, saya letak kat tab saya, dekat phone, dekat anak saya buat billboard besar, saya buat poster besar. Rose Sofia mendapat 6 A UPSR. Hari-hari Rose Sofia dia baring, dia tengok, lama-lama dia akan fikir kemudian sama. Sebab saya yakin apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, tu akan jadi. Aku fikir, aku mampu dan melakukan. Cikgu Syam ya. Aku fikir, aku mampu dan melakukan. Okey. Aku fikir, aku mampu bercakap. Dan saya tulis, saya tampal benda tu dan saya cakap.
waktu yang cakap tu, aku fikir aku mampu dan saya tulis pula cikgu, saya mendapat. Kita belajar dalam hipnosis kan, tekniknya apa dia? The as if now. Tekniknya ialah macam mana kita menggunakan kuasa emosi membayangkan yang kita dah melihat, mendengar, merasa. WAK digunakan. Melihat kejayaan kita ambil UPSR 6A, naik atas pentas, nampak ada orang-orang mak ayah menangis. Saya bayangkan cikgu, sebelum ke Mekah, ya Allah Tuhanku, nak ke Mekah bulan Ramadan ni. Saya bayangkan saya berlari-lari di atas tayang panas tu cikgu. Saya bayangkan betapa bertolak-tolak nak rebut kat mana tu? Nak rebut solat di depan makam Rasulullah SAW kan. Belum pergi cikgu, belum pergi lagi. Setiap hari saya beli minyak wangi, saya sembuh minyak wangi yang sama dengan Tok Arab tu. Saya beli, saya tanya minyak wangi kat Mekah, minyak wangi apa? Saya sembuh bilik saya. Saya masuk, wow, ini minyak wangi di Mekah. Saya bayangkan semasa guru saya bagi tahu Cikgu Syam, masa nak tidur dan bangun tidur. Pada waktu itu kita punya apa ni, kita punya aura kita bukan aura, alfa, delta ke alfa, kita relax, kita membayangkan, ya Allah Tuhanku, dengan izin Allah kita sudah mendapat. Dengan izin Allah, Allah akan benarkan sangkaan apa kita nak. Saya membayangkan saya dapat, saya bayangkan anak saya dapat UPSR 6A, saya bayangkan anak-anak bersama saya mula membayangkan cikgu, semualah hidup saya membayangkan. Sebab tu saya share semalam tu, dunia tak pernah tanya pun kau kat mana Cikgu Jinggo. Saya berimpian membayangkan anak-anak sekarang, cikgu yang mana menonton boleh share video ni. Cikgu bayangkan cikgu SPM dapat 10A, bayangkan naik pentas, diumumkan, ya Allah Tuhanku, kita akan tidur dalam keadaan yang betul-betul tersenyum. Dan cikgu talk dan tell itu bagi tahu orang. Sebab kadang-kadang Allah akan menghantar orang untuk bantu kita. Allah menghantar Cikgu Syam, Allah menghantar Cikgu Nur Haliza, Allah menghantar Cikgu Amin lagi lama. Cikgu Amin ni saya kenal dia daripada sekolah SK Taman Maluri lagi ni, sampai ke sekolah SMK mana tu, Jinjang, salah saya dah lama. Allah menghantar. Sebab tu saya yakin kawan-kawan sekalian, the character, bila Allah hantar orang ni, kita kena hargai orang tu cikgu. Dan jelas tu cikgu, ini teknik saya pakai visual, emosi, repeat. Visual kan. Ya, Cikgu Jinggo apa lagi? Membuka sebuah warung. Saya bayangkan cikgu, rakan-rakan homeless kita, penagih-penagih dadah akan masuk mengajar ngaji. Cikgu Syam, bukan sekejap Cikgu Syam, 2 tahun. Lepas tu Allah menghantar Mak Wan. Allah tak bagi direct, Allah menghantar Mak Wan. Macam saya nak pakai phone ni kan. Ini phone apa cikgu? iPhone kan. iPhone ni masa keluar dekat 5,000 Cikgu Syam kan. Tak mampu nak beli. Tiba-tiba kita bagi tahu kawan aku, nak. Tanpa gambar sebagainya, tiba-tiba ada kawan datang. Dia bantu saya, cikgu, ini ada handphone baru beli seminggu. Cikgu bayar sekian-sekian harga, saya nak pakai duit anak sakit misalnya gitu. Okay, saya pakai. Kereta pun sama cikgu. Kita kena bagi tahu orang, dan saya visualkan, repeat, dan paling best cikgu, masa repeat, masukkan emosi. Sebab tu cikgu tengok kenapa saya punya drive ni laju kan. Saya masukkan muka ayah saya pada setiap kali chapter saya ada. Wow, ayah akan baca buku ni. Cikgu, saya membayangkan buku ni National Perpustakaan Desa akan beli. Akhirnya dia beli buku saya. Wow, akhirnya cikgu, sudah berapa ribu tu dia beli? Buku pertama saya habis hutang rumah. Rumah saya habis hutang rumah, beli rumah habis bayar dengan buku yang pertama. Buku kedua habis kereta, habis bayar. Buku ketiga masyuk lah kan. Okey, cikgu, saya nak share cikgu, ini contoh bagaimana kuasa visual ya. Budak ni tinggal di Afghanistan. Dia membayangkan untuk jumpa Messi. Dia pakai baju plastik, ada bendera macam bendera Argentina, belakang tulis Messi, dan dia panggil Messi. Akhirnya dia dapat jumpa Messi dan Messi panggil dia. Cikgu bayangkan tekniknya, saya nak bagi tahu kawan, tekniknya boleh tulis sekarang ni. B pertama Cikgu Syam. Cikgu Syam, B pertama, ada masa lagi 10 minit ya. B, bayangkan. Setelah ada ruas, setelah kita buat ruas cikgu, ruas tak ada, jangan cakap soal mission board. Ruas tak ada, dia patah balik. Okey,
Bayangkan kita dah dapat Cikgu Syam. Saya membayangkan Cikgu Syam bayangkan Cikgu Syam akan mengetuai di Jabatan Kementerian Pendidikan bahagian IT. Wow, hebat Cikgu Syam. Saya kita membayangkan, bayangkan tak payah bayar pun cikgu. Tak payah bayar pun orang cakap, boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Boleh lah. Memang boleh lah. Sebab the law of attraction. E, masukkan emosi. Emosi dimasukkan. Kita kena melihat, mendengar, merasa. Dan T, tindakan. Masa bila Cikgu Amin? Masa nak tidur? Masa bangun tidur? Bercakap dengan impian. Sebab tu saya bagi tahu orang-orang positif, bercakap dengan secara positif. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Aku datang untuk hadir untuk datang kan. Dan you Cikgu Syam, berulang-ulang. Ini bahasa Indonesia ni. Berulang-ulang. Akhirnya ingat izin Allah. Tidak satu terlepas daripada izin Allah. Dia akan lancar. Jadi kalau tanya pada saya dari segi fizikal, nak keluar TV, Allah bagi TV. Nak keluar buku, Allah bagi 4 buah buku. Bersama Cikgu Syam 1. Nak bersama dengan emosi anak-anak dapat. Semuanya Allah pemudahkan. Tapi saya bagi cikgu, akhirnya saya ingatkan diri sendirilah. Bila dah ada tu, saya gunakan formula ni pula. Ini formula yang saya zoomkan cikgu. Bila saya kecil-kecilkan, saya fikir apa keutamaan saya. Okay, dalam banyak-banyak ini, mana keutamaan saya? Dan saya gunakan the 7S yang Cikgu Syam tahulah. Matlamat kita ialah nak ini, dan saya bangunkan skill berasaskan apa yang saya nak. Saya bangunkan strategi berasaskan apa yang saya nak. Saya kuatkan dalaman saya berasaskan apa yang nak. Support, space, speed. Last sekali, ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku. Masya Allah. Agama lah. Kadang-kadang kawan sekalian, kenapa Allah tak bagi pada kita? Sebab keingkaran kita. Berhubung dengan hukum Allah, bila kita keingkaran kita, maka speed akan lambat. Sebab tu cikgu tengok, saya rasa Cikgu Syam orang yang hebat, ustaz, orang-orang yang kuat dekat dengan Allah ni, Allah akan cepatkan. Macam baby kan, jiwanya tenang, jiwanya bersih. Baby minta Allah bagi. Tapi macam mana kalau hati sudah hitam? Betul Cikgu Syam? Bila hati hitam, Allah bagi, pasal tu Allah bagilah. Allah bagi pujian. Kamu hebat, Cikgu Jinggo, Cikgu Syam. Pujian, buang pi jadi apa? Ujian kan? Ya, jadi ujian, semata-mata ujian. Jadi kita tak mahu terperangkap dengan ujian. Cikgu Jinggo mungkin sekarang ni Allah berikan saya ujian, tapi saya minta dengan izin Allah, Cikgu Jinggo, ingatkan selalu saya lah. Saya anggap ini satu rezeki yang saya kena kongsi dengan orang lain. Akhirnya cikgu, saya menggunakan teknik yang sama saya gunakan, dan akhirnya cikgu tengoklah secara praktikalnya macam mana saya meminta, akhirnya program TV kita pun keluar berkali-kali, dan semuanya saya bukan anak orang kaya, bukan ada kabel di mana-mana cikgu, bukan ada sesiapa saya, Cikgu Jinggo hanya seorang Cikgu Jinggo sahaja. Akhirnya itulah rahsianya. Rahsia cikgu apa dia? Ruas. Okey, sekarang buka soalan. Okey, Cikgu Sarjana buka soalan. Okey, tekniknya adalah saya gunakan ruas lah. Ruas itu saya ulang balik, reason, alasan kuat kenapa kita nak. Alasan ini mesti ada kaitan dengan emosi kita. Dia ada keuntungan emosi, dan cikgu tengok ini satu permintaan. Ini saya buat eksperimen sebenarnya. Saya minta. Akhirnya Allah bagi sekali, dan saya akan syuting lagi. Dan ini juga saya minta cikgu. Saya minta nak masuk dalam penjara. Allah bagi. Dan paling best, saya minta untuk buka warung makanan percuma. Yang terakhir Allah bagi dengan izin Allah. Sekarang ni semuanya seakan-akan pujian. Jangan sampai Allah buang pi lah. Okey, sekarang saya pulangkan pada Cikgu Syam semula. Cikgu, slide tutup. Kita sembang pula. Okey. Yes, Cikgu Syam. Okey. Wow. Sekarang saya berimpian untuk pijak kaki ke Medan. Tak tahu bila lah. Tapi tarikh. Okey. Kadang-kadang kenapa matlamat tak berjaya? Sebab tak ada tarikh. Dia tidak ada satu dipanggil sebagai super. S, spesifik. U, ukuran. P, foto. E, emosi. R, paling penting, rasai. Kita kena rasai. Ni Cikgu Syam ni orang hipno. Sebab tu bila Cikgu Syam buat hipno, saya amat dekat lah. Okey, jadi kepada Cikgu Sarjana, Cikgu Syam, ada siapa nak tanya saya tentang vision board? Vision board ini sebenarnya satu pemetaan. Ada soalan pada saya?
Sahabat-sahabat dan Sahabat-sahabat, share sobat-sobat lah. lebih-lebih bersama anak Bercakap murid. dengan Syam ni kita kena ke Indonesia sikit. Wow. Kepada sobat-sobat, kabaris semua waras ya. Alhamdulillah wa cikgu Amin. Kita cikgu Amin boleh gunakan metod ini untuk buat pecutan pada anak-anak ini. Kita start dreaming, memanggil SPM straight A. Nak tidur dalam keadaan yang waktu yang cukup, tidur yang selesa, bukan depan TV. Bukan depan TV, bukan depan apa Cikgu Syam, atas kerusi, tidur yang sesuai 8 jam, mula visualkan tenaga-tenaga, aura-aura Allah, the law of attraction. Sebab tu dikatakan hidup ini ask, answer, receive. Ask, minta, answer, Allah akan jawab dan kita akan receive Cikgu Syam. Percayalah dengan izin Allah, Allah tu adil. Dia tak tanya pun kau ke depan ke belakang, tinggi rendah, gemuk pendek. Kau minta dia akan bagi. Tapi kena cari ruas dulu. Ruasnya kena ada. Tak ada ruas, patah balik. Okey, Cikgu Syam ada soalan tanya saya. Sebab hari ni kita dapat banyak rahsia-rahsia kenapa Vision Board tak berjaya, kenapa ada orang sepele kan. Sepele ni kalau bahasa Indonesia dia apa? Disepelekan, diremehkan soal Vision Board. Sebenarnya ini adalah pemetaan. Dalam dia cakap soal roadmap kan, 4 faktor tadi. Satu, orang-orang yang celaka dikatakan orang tak ada matlamat, orang tak ada roadmap, orang tak ada why dan orang tak ada hope. Kalau tak ada hope tu habis cikgu. Kita tengok dekat jalanan kita ni ramai orang yang lost hope dah. Di jalanan kan ramai orang lost hope. Kita nak kembalikan balik hope dia, kita bina why dia, kita bina pathway dia berasaskan matlamat. Okey. Yes, Cikgu Asmida Saad. Yes, betul. Emosi, bayangkan, tindakan ulang dan lancar, bukan lancir, lancar. Cikgu Asmahani kongsikan dengan anak-anak yang ambil UPSR tahun ni. Boleh share video ni, lengkap saya bagi tahu. Walaupun pendek tapi lengkap. Padat. Betul cikgu, padat dan lengkap. Okey. Ya, cikgu kalau kita ikut agama pun kan Tuhan selalu sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang percaya, yang beriman, kemudian dia beramal soleh. Amal soleh itu action. Kalau setakat beriman sahaja, percaya sahaja tapi tidak ada action, tidak akan berjaya. Macam itulah hidup ini cikgu-cikgu terasa tadi. Kita ada impian, bayangkan. Kita punya vision board ni makam dia dah tinggi dah. Mula-mula tu bermula dari bayang. Bayangkan dulu. Betul. Dari bayang-bayang kemudian naik menjadi impian. Macam mana tadi? Dia angan-angan dulu, angan-angan, matlamat vision. Naik tangga lagi jadi matlamat. Impian matlamat dan vision board dan action. Dia kena 4 action. Dan kita bila sampai ke hujung tu, saya nak share satu benda Cikgu Syam, satu rahsia lah. Bila sampai dah achieve semua sekali, dia kena bab yang terakhir cikgu. Apa dia? Memberi. Macam Cikgu Syam buat lah kan. Kita banyak buat kelas free kan. Kita kena giving semula. Allah bagi nikmat ini, kongsi semula. Apa ramai orang-orang yang disimpan balik, dah dapat disimpan. Ya Allah Tuhanku, Allah melalui, saya yakin dan percaya banyak ilmu saya dapat juga Syam, melalui kita perantaraan ilmu Allah untuk kita transfer kepada orang lain. Dan saya yakin banyak kita kongsi, banyak kita dapat. Dan saya tengok Cikgu Syam, ini bukan satu saya minta lah, sedekah lah ilmu yang sedekahkan. Ya Allah Tuhanku, hari ni kita bagi 50, tiba-tiba besok masuk tambah kosong di hujung. Ya, betul. Tambah kosong di hujung. Ini ilmu matematik yang tak logik. Beri satu, patutnya kurang satu, tapi bertambah lagi. Tambah kosong. Kalau saya kongsikan rahsia, satu apa yang saya dapat Cikgu Syam ini saya bagi tahu cikgu PKP bulan 2, belum habis lagi. Gaji adalah saya dapat allowance untuk training online saja sama dengan DG41 yang baru masuk kerja. Saya hanya di rumah cikgu buat kelas online saja. Gaji sama dengan DG41 yang kerja setahun 2 tahun lah. 3,000, 4,000, 5,000 kan. Tapi di mana punca dia? Saya yakin dan percaya. Saya selalu cakap dia, Jinggo, bila kamu ada masalah, kamu giving terus. Bagi apa yang kamu ada. Allah akan cepat-cepat kembalikan. Ya Allah Tuhanku, Allah kembalikan cikgu. Ya Allah, kita bukan beri, kita bagi, bukan kita nak. Kita bagi terus. Tapi Allah itu maha adil dan maha kaya. Dia tahu kita nak benda tu sebab kita nak bagi pada orang lain balik. Dapat, bagi balik. Dapat, bagi balik. Dapat, bagi balik. Circle-nya begitu. Betul Cikgu Syam? Ya, betul.
Waalaikumsalam, ini dari Puan Zubaidah Ahmad. Salam untuk Cikgu Jinggo dan Cikgu Yes, Syam. cikgu sekolah Star Kelang kawan-kawan cikgu Syam, kawan-kawan cikgu Jinggo. Bagaimana untuk kita mengatasi kawan-kawan negatif yang sering mempelekeh impian kita? Dia mudah cikgu. Saya punya jawapan saya mudah cikgu Amin. Change your circle. Mudah. Change your circle. Dia kawan kita ni banyak tempat. Banyak tempat. Dalam grup WhatsApp banyak kawan-kawan kita, dalam Telegram adik-beradik kita namakan toxic people. Change your circle ataupun change your mind. Mudah saja. Menjadikan kutukan orang itu Cikgu Amin sebagai ruas kita. Sebagai reason. Aku mesti berjaya sebab kau pernah kutuk aku dulu. Aku mesti naik ke atas sebab kau kutuk aku dulu. Oh, kau sepelekan matlamat aku. Memang macam tu lah kan. Manusia ni mana boleh tengok orang berjaya kan. Okay. Cikgu Amin jelas Cikgu Amin ni. Change your circle. Kalau berani. Tak berani, change your mind. Yang ketiga, itulah ruas cikgu. The reason kenapa Cikgu Amin harus sambung belajar. Wow. Contoh kan? Contoh. Okey, Cikgu Zubaidah. Saya sekarang. Saya dah fee SMK Kota Kemuning. Ya, Kota Kemuning. Hebat sekolah ni. Dah fee ke dah P? Cikgu Zubaidah dah P ke dah fee tu? Cikgu Kacak kita masuk. Change my circle. Itu adalah itu yang gerak ke sekolah baru yang saya tahu cikgu, sekolah cikgu hebat. Baru ni Cikgu Syarifah buat program kat situ kan. Cikgu Zurina kawan kita yang daripada orang yang biasa-biasa, Zurina Samhah Muhammad Nur, daripada orang yang menyorok belakang kerusi. Di SMK Subang sekarang wow terbang jauh di sekolah sukan Terengganu. saya kenal Cikgu Zurina ni. Zurina sembunyi sembunyi di belakang sekarang sudah luar biasa. Okey, Cikgu Amin ya. Saya kefahaman si mudah cikgu kan. Selagi orang pesenda kita, selagi itulah cikgu ambil orang-orang yang sama ada hitam dan putih, itulah guru kita sebenarnya. Cikgu Syam, orang-orang mengutuk kita adalah guru kita. Dia sedang mengajar kita untuk naik level. Saya naik level sebab banyak orang kutuk lah. Dulu naik level sebab orang kutuk kan. Kenapa nak buat game? Kenapa pergi sekolah buat game kan? Level saya naik lah, kita buat research. Akhirnya semua orang pakai kan. Jadi akhirnya. Jadi kita kena istiqamah. Cikgu Syam pun sama cikgu. Dulu orang cakap begini, kita buat. Kita yakin dan percaya. Okey, lagi siapa lagi? Janganlah alah cikgu Zurina. Okey, siapa lagi? Kita ada masa 5 minit cikgu 7 nak maghrib ni. Jadi saya yakin dah agak detail perkongsian kita petang ni. Cikgu Syam, tak akhir cikgu apa cikgu? Itulah hidup ni mesti ada impian. Orang yang hidup tak ada impian seperti apa ya? Seperti robot. Seperti orang main bola tiang gol tak ada. Main bola tak ada tiang gol. Dan hidup ni tak lepas dari sebuah permainan. Kita mesti ada impian. Katakan main bola tu, main padang bola tu ada impian kita. Dan impian tu mesti kita kejar. Dan ada masa juga impian tu mesti kita jemput datang. Dia macam ayam cikgu. Kita kejar ayam, dia akan lari. Jemput dia datang. Bagi makan baru tangkap. Kalau kejar dia akan lari. Sekarang jemput. Manusia pun sama cikgu. Sebab tu dikatakan manusia ni jemput dia datang. Sebab tu manusia ni get, keep and grow. Get, dapatkan kau. Yes. Assalamualaikum Cikgu Jinggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu Muiz. Macam mana ada dua video dalam satu Facebook. Ini 3 ni Cikgu Saujana Ijaz. 3 ni. Kita bersama artis. Okey. Saya sebenarnya kalau orang tanya 7S itu sebenarnya saya zoom kalau dah passion nak. Macam saya nak zoom saya nak ke Mekah misalnya, saya zoom. Dalam banyak vision board Cikgu Muaz, banyak vision board ni, kita kena satu keutamaan. Macam budak sekolah pun dia sama. Matlamat 10A, matlamat nak beli Y suku, matlamat nak masuk universiti. Apa keutamaan kamu sekarang? Bila budak sekolah Cikgu Muaz, kita kena pantau dia punya vision board. Kalau tidak dia pergi jauh. Nak pergi macam-macam dia jauh. Kita ada matlamat pendek, matlamat sederhana dan matlamat panjang. Okay, jadi kita zoomkan keutamaan budak SPM 2021 sekarang 20 ialah SPM 2 minggu lagi, betul. Jadi kita jangan pergi yang jauh, Y suku lah, handphone lah, nak zoomkan dia guna 7S. Okey. Guna ke 7S. Baru masuk. Dari tadi memerhatikan. Apa yang boleh diungkap sikit? Cikgu Muiz?
Muiz ni macam-macam ni. Impian dia tercapai ni. Penulis buku, belum novelis. belum ada apa lagi. Pelakon dah jadi pelakon. Tak boleh Awak cikgu. orang video Tak. merah. Dan Macam saya mana bagi semua cikgu Muiz dapat capai impian itu? Saya bagi tu semua kawan-kawan yang menonton, dia hidup ni kata seorang Pak Jamil, dia kata, alangkah malang dan celaka hidup manusia. Perkataan tu. Bila kamu tak ada matlamat, Cikgu Muiz, please Cikgu Muiz, matlamat ialah pengetua sekolah, pengetua cemerlang sekolah mana. Naik. Matlamat ialah terus naik ke atas cikgu. Letakkan pangkat paling tinggi, kerjaya paling tinggi dalam bidang cikgu. Dan saya yakin cikgu mampu. Cikgu Syam mampu. Kerjaya paling tinggi. Jangan tukar kerjaya, nanti cikgu tak jadi pakar lagi dah. Jangan pula nak jadi orang ni. Jadi bidang, sebab dia, macam saya kongsikan tadi cikgu, seorang pakar adalah orang yang praktis bidang yang sama 10,000 jam. Bermaksud cikgu buat benda yang sama 8 jam kali 10,000 jam. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun pakar. Ini kadang-kadang pergi kursus 3 hari, besok jadi sifu. Tak boleh macam tu. Betul. Pergi 3 hari kursus, besok jadi sifu. Yang mana menonton Cikgu Zubaidah kan, dia mesti praktis ilmu itu konsisten selama 10,000 jam. Dekat Facebook saya tulis tadi. Baru Cikgu Syam saya rasa dah pakar ni. Kan. Cikgu Muiz pun dah pakar kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, kita benarkan Cikgu Nur Haiza. Ada soalan cikgu? Cikgu Kacak sudah masuk. Yes. Kita tengok komen-komen cikgu. Semua sahabat nampak bahagia. Mantap Cikgu Jinggo dan Cikgu Syam. Yes. Cikgu Nur Haiza, orang rendah kita. Yes. Cikgu Nur Haiza, saya yakin. Saya kalau di Kuala Lumpur ni, saya kenal Cikgu Nur Haiza seorang je lah. Bukan seorang, ramai. Tapi nampak macam mana cikgu mengetuai MGK tu luar biasa. Tahniah cikgu. Tahniah. Luar biasa tu. Cikgu Nur Haiza luar biasa orangnya. Diam. Okey, Cikgu Muiz, soalan. Saya tak lama lagi nak jemput Cikgu Muiz syuting program TV saya. Allahu Akbar. Kita sambung lagi lah. Kali ni kita punya style lain sikit lah. Okey, Cikgu Muiz, soalan. Okey, Cikgu Jinggo. Ni, sekarang ni pelajar-pelajar tingkatan 5 sekarang ni merasakan bahawa bila saya tanya pelajar-pelajar berkenaan dengan bagaimana persiapan mereka dan sebagainya, kebanyakan mereka kata saya ni macam dah tak ada perasaan dah. Bila kita tanya dengan cikgu subjek, ramai antara cikgu subjek ni kata mereka ni terpaksa diajar macam benda baru. Sebab mungkin akibat daripada pandemik ini, kemudian kejap sekolah, sekejap tak sekolah, kemudian mungkin rasakan sekolah ni lama lagi, tiba-tiba akan dihentikan pula pada hari Selasa ni. Jadi cikgu kan, apa nasihat yang boleh kita bagi kepada budak-budak? Dia macam universiti, study week. Okey, saya punya nasihat satu cikgu. Nasihat satu je. Mak ayah berperanan sekarang install semula. Satu, sebab kebiasaan membentuk habit. Ingat cikgu, kebiasaan bentuk tabiat, tabiat bentuk budaya, budaya bentuk sikap. Kebiasaan anak-anak ini semasa PKP. Kebiasaannya pegang gadget. Kebiasaannya dia, sebab kebiasaan itulah yang menjadikan habit dia. Nak ubah habit cikgu, kena reinstall. Reinstall bukan cikgu, reinstall mak ayah. Dia kena reinstall balik, kena hidupkan balik dia punya pathway dia punya why dia. Sebab kadang-kadang saya yakin cikgu, bila positif, possible and profitable, dia tidak ada perkataan emotional profitable. Sebab habit itu menjadikan sikap dia tersasar. Jadi sekarang ni, pertama sekali tempoh 2 minggu ini cikgu, change your routine. Change your routine. Yes, rutin itu kena ditukar cepat-cepat oleh mak ayah. Baca buku, buat ulang kaji, tukar, lama dia akan jadi habit. 2 minggu, saya kata tepat 2 minggu. 2 minggu tu tak cukup, tapi kita kena tukar dia punya tak dia. Sebab selama ni gadget. Sebab saya yakin cikgu, anak-anak yang lost hope ni adalah orang-orang yang tak ada big why lah kan. Dan dia tidak ada perkataan emotional profitable. Aku ambil SPM ni, apa keuntungan emosi aku? Kalau orang yang ada emotional profitable yang kuat, dia bukan soal sekolah tak sekolah cikgu. Sekolah ini hanya menyempurnakan sebahagian keperluan sistem, tapi keperluannya adalah diri dia sendiri. Setuju gue ya Cikgu Mail? Jadi pada waktu ini saya bagi tahu kepada kawan-kawan sekalian, parent, kita berikan ruang masa kita untuk tengok anak-anak kita change your routine. Agar habit terbentuk, budaya terbentuk dan sikap terbentuk. Selain daripada kita parent kena mulakan time, talk, touch and teachable. Teachable tu apa dia? Bercakap, nasihat.
Dia nasihat yang terbaik masa waktu solat lah. Bercakap, bersembang. Sebab dia satu benda yang saya yakin, saya cikgu, saya baru ni jumpa seorang budak cikgu, ambil SPM. Masa PKP dia beli ayam. Dan ayam dia, orang order sehari kat 500. Cikgu, macam mana saya nak ambil SPM cikgu? Order ayam sehari 500. Saya dah jadi toki ayam cikgu. Toki ayam. Duit dah ada. Duit dah ada. Yang kerja Grab food berapa ramai cikgu? Nak patah balik, rutin itu nak patah balik bukan mudah. Sebab dia nak break the circle itu, dia perlu. Sebab itulah saya, yalah mungkin satu kebetulan, saya nak kata kesilapan pun tidaklah cikgu ya. Bila di breakkan 2 minggu ini, circle dia putus. Circle ini putus. Tapi mungkin ada konteks segi keselamatan sebagainya kan. Tapi circle anak-anak ini putus. Dia patah balik ke rutin, layan Mobile Legend 3 pagi sampai 8 pagi, 8 malam, 8 pagi esok, dia rutin patah balik. Jadi, kita doakan je lah ya. Rutinnya patah balik. Kita doakan je sebab batu saya beritahu kawan-kawan sekalian, cikgu-cikgu kaunselor, kita kena sentiasa subur-suburkanlah hari-hari, ingatkan sebab kita nak cakap soal affirmation ni, bercakap dengan mereka hari-hari. Saya cakap cikgu ni ada peranan dia, mak ayah lagi kuat peranan cikgu. Mak ayah ni kalau dia anggap tak apalah kan, habis full stop. Okay, jelas cikgu ya. Sekarang circle sudah putus. Mak ayah lah, tugas mak ayah lah untuk reinstall balik. Yes, supaya reinstall. circle itu tak putus. Tak putus. Sebab yes, yang paling penting circle habit itu. Circle rutin tu. Rutin 8, bangun 6 pagi, solat subuh, pergi sekolah. Mampu ke dekat rumah circle macam tu? Buatlah macam tu. Buatlah macam tu. Bangun 6, nak katakan 6.30. Buat benda yang sama. Parent buat benda yang sama. Jangan putus circle dia. Betul. Ibaratnya macam 5 hari sekolah, Sabtu Ahad tu waktu mereka rehat. Tapi sekarang ni mereka ada 2 minggu. Jadi pandai-pandai mereka lah untuk meneruskan habit yang dah mereka buat sebelum ni. Yes, habit 2 minggu itu teruskan. Jadi mak ayah kena, hari ni kalau mak ayah menonton, cikgu share tip ni cikgu. Ini saya ambil daripada kawan saya dekat universiti. Baru ni kita buat satu kursus cikgu, pedagogi for parent dekat UM lah. Sekarang ni mak ayah pun dah diajar pedagogi. Bermaksud mak ayah sekarang kena tahu apa cikgu tahu. Dah ada kursus pendek dibuat. Saya masuk, itulah yang dia bagi tahu. Jangan sampai anak terputus dia punya circle sekali lagi. Okey, nanti marah pula orang. Tapi bukan nak marah, ini secara umum kan. Sebab kita dah patah balik. Dia dah mula dengan Mobile Legend, dengan motor dia. Betul. Tak tahulah cikgu. Saya itu. Saya nak bagi sekampung dekat waktu maghrib. Kita seronok sembang petang ni. All-time Melaka masuk. Siapa all-time Melaka masuk ni? Cikgu Syam, okey. Ramai orang hebat sedang berada di talian kita ni. Ada yang tanya. Wow, 35 orang. Jadi, tip saya cikgu Muiz pada kakak sekalian, mak ayah cepat-cepat. Tak tahu, call lah cikgu. Mak ayah hari ni mereka bukan mak ayah bukan guru. Kita adalah facilitator. Facilitator ni panggil facilitator lah. Dia kena mendamaikan. Facilitator tak boleh garang-garang sangat kan. Facilitator kalau garang, lari peserta. Betul. Jadi kita kena mendamaikan. Okay? Jadi saya rasa terpanggil untuk berkongsi lagi dengan Cikgu Syam sebelum anak-anak kita ambil exam. Ini kita fokus pada anak SPM lah. Cikgu Syam ni. Macam mana kita nak suburkan dia punya ruas itu. Tadi Cikgu Muiz bagi tahu kan, dah macam sepertinya dengar bahasa Cikgu Muiz tu, anak-anak tu dah down Betul. Down. Dia down. Saya nak kongsi cerita cikgu. Last ya. Ini berlaku sebelum COVID. Ada seorang perempuan di Amerika. Dia penyanyi terkenal. Kenal penyanyi ni. Dia nak buat show dekat UK. Tiba-tiba jerawat tumbuh dekat muka dia. Dia jumpa coach. Dia malu jerawat. Coach cakap apa? Kau balik rumah kau buang semua cermin. Kau pergi hotel kau buang semua cermin. Maka dia buat perkara yang sama. Dia buang cermin, tak tengok cermin, lama jerawat dia hilang. Apa kaitan cermin dengan jerawat tu? Sebab dia tengok cermin tu, dia fikir. Dia fikir aku ada jerawat. Sebab tu pada anak-anak hari ni, kunci kepada segala-galanya, aku fikir aku mampu dan melakukan. Yes. Bergantung kepada kita fikir. Tak boleh. Sebab dia 3 benda. Tak boleh, tak mungkin, tak mahu. Habis, full stop. Tak boleh, tak mungkin, tak mahu. Tak mahu cikgu, full stop. Saya tak mahu ya. Tak mahu. Melabel diri sendiri. Melabel diri sendiri. Jadi, habis. Kalau tak boleh, boleh lagi lah. Orang paksa. Tak mungkin, ada orang boleh buat kan. Kau tak mahu? Betul. Habis, full stop.
Okey, ramai Cikgu Lini terlewat-lewat masuk, Suzy masuk, Cikgu Syam. Kita buat kesimpulan Cikgu dah nak kat maghrib ni. Yes. Jadi okey Cikgu. Okey Cikgu Muiz, nanti kita bersama carilah kawan kita, Cik Kai kita tu. Aha, Okey, sahabat-sahabat semua. Hari Kita ni kita boleh buat bicara, untuk MJK Sawat Berdam ke tengok. Okey Cikgu Syam, kita pulang pada Cikgu Syam. Ya. Kita bicara santai petang ini tentang vision board. Vision board. Saya tadi ada tulis kita akan buat satu program untuk anak-anak pelajar menengah. Motivasi sekali lagi untuk yang nak ambil SPM, STPM. Dalam itu kita akan sentuh satu benda, itu pentingnya vision board. Vision board tu apakah ada satu mimpi atau realiti. Dan Cikgu Jinggo akan masuk sekali lagi bersama dengan kita semua untuk berkongsi bagaimana beliau telah mencapai impian beliau, masuk TV, pergi ke Mekah, dapat kembali anak, kemudian bukunya, boleh bayar rumah. Wow. Habis rumah bayar. Luar Rumah biasa, hutang diam-diam. bayar. Ini akan Saya boleh punya tukar kereta baru. saya punya impian Cikgu hidup tanpa hutang. Hidup wow. tanpa Dan hutang. Allah sempurnakan. Sebab hidup tanpa hutang kan, Allah sempurnakan. Okey, insya-Allah Cikgu. InsyaAllah, Baik. insyaAllah. Bolehlah kita closing pada petang ini ya. Terima kasih semua pada Terima kasih tetamu banyak. undangan kita, artis Cikgu Kacak, Cikgu Muiz, juga Cikgu Jinggo yang telah sama-sama meluangkan masa yang sangat indah InsyaAllah. ini, yang indah ini. Moga-moga menjadi satu inspirasi untuk kita mengubah hidup. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Semua orang beriman kemudian dia beramal soleh. Action, action, action. Itu mesti penting ya. Ada impian, mesti ada tindakan. Okey, Baik. sekian saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.